Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan kongsikan video mata pelajaran sains tingkatan 5 KSSM. Bab yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bab 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Sebelum itu, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Azila Khalid kerana telah menyediakan slide PowerPoint ini. Standard pembelajaran pada kali ini adalah 2.3 iaitu kitar nitrogen. Standard pembelajaran pada kali ini adalah di akhir pembelajaran, pelajar haruslah dapat berkomunikasi mengenai kitar nitrogen dan kepentingannya. Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Walaupun kira-kira 78% komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen, tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Ini adalah gambar rajah kitar nitrogen. Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui akarnya. Terdapat dua proses dalam kitar nitrogen iaitu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah dan proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Dalam kitar nitrogen, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah adalah melalui yang pertama, tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Yang kedua, melalui proses pengikatan nitrogen. Dan yang ketiga, melalui proses penitritan. Manakala, proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah melalui yang pertama, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Yang kedua, proses pendinitritan. Dan yang ketiga, proses melarut resap nitrat ataupun dipanggil nitrate leaching. Sekarang, mari kita lihat bagaimanakah proses-proses tersebut menambahkan ion nitrat ke dalam tanah. Yang pertama, tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Sewaktu terjadinya kilat atau letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi mengoksidakan nitrogen dalam udara untuk membentuk gas nitrogen dioksida. Apabila hujan turun, gas nitrogen dioksida dalam udara akan melarut dalam air hujan lalu membentuk asid nitrik dan turun ke permukaan bumi. Asid nitrik ini akan meresap ke dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Hasilnya, kuantiti ion nitrat di dalam tanah bertambah. Proses yang kedua adalah proses pengikatan nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air atau yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang menukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. Hasil tindakan pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen
menambah ion nitrat ke dalam tanah. Proses yang ketiga adalah penitritan. Apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria pengurai menukarkan protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebatian amonium melalui proses penguraian. Kemudian, bakteria penitritan menukarkan sebatian amonium kepada ion nitrit dan seterusnya ion nitrat. Hasil tindakan bakteria penitritan terhadap sebatian amonium akan menambah ion nitrat ke dalam tanah. Sekarang, mari kita lihat pula bagaimanakah proses-proses ini boleh menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Yang pertama, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Ion ini digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Apabila haiwan memakan tumbuhan, protein tumbuhan dipindahkan pula kepada haiwan untuk membentuk protein haiwan. Proses yang kedua adalah pendinitritan. Terdapat juga bakteria pendinitritan dalam tanah yang menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen yang kemudiannya keluar daripada tanah dan kembali ke dalam udara semula. Proses ini dikenali sebagai proses pendinitritan. Proses yang ketiga adalah proses melarut resap nitrat. Proses melarut resap nitrat ialah proses semula jadi. Melalui proses ini, ion nitrat dalam tanah melarut dalam air dan kemudiannya mengalir ke dalam sungai atau air bawah tanah. Proses ini juga menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Sekarang, mari kita lihat apakah kepentingan kitar nitrogen. Yang pertama, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Yang kedua, mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Yang ketiga, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Yang keempat, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sekarang, mari kita lihat bagaimanakah kitar nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Kitar nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan cara mengambil nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat dan mengembalikannya semula ke udara dengan menguraikan ion nitrat. Oleh itu, kepekatan gas nitrogen dikekalkan pada 78% dalam atmosfera dan ini membantu memastikan kesinambungan serta kelestarian hidup di bumi. Sekarang, mari kita lihat pula bagaimanakah kitar nitrogen mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Nitrogen merupakan makronutrien yang penting untuk pertumbuhan tumbuhan dan diperoleh oleh tumbuhan dalam bentuk ion nitrat
yang diserap ke dalam tumbuhan daripada tanah. Penyingkiran ion nitrat daripada tanah ini mengurangkan kesuburan tanah. Masalah tanah yang kurang subur dapat diatasi melalui penggiliran tanaman dan penggunaan baja untuk menambah semula kandungan ion nitrat. Hasilnya, pertumbuhan-tumbuhan menjadi lebih sihat. Produktiviti hasil tanaman ditingkatkan dan pendapatan para petani bertambah. Kitar nitrogen juga membantu dalam pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Nitrogen merupakan komponen yang penting dalam pembentukan protein. Protein digunakan untuk membina sel baharu dan membaiki sel yang rosak. Bekalan protein yang berterusan adalah penting untuk menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan kehidupan bagi semua jenis hidupan. Tumbuhan menggunakan nitrogen dalam ion nitrat yang diserap untuk membentuk protein tumbuhan. Haiwan pula memperoleh unsur nitrogen daripada protein tumbuhan atau protein haiwan melalui pemakanan. Selain daripada itu, kitar nitrogen penting untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Perebutan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan haiwan membentuk sebatian amonium dan seterusnya ion nitrat melalui tindakan bakteria dan kulat. Proses dalam kitar nitrogen seperti penitritan membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan kompos. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like, share serta komen channel Cikgu Anizan. Bye!